Kan tadi saya nak cerita pasal Felda kan. Ada walaun kata Felda rugi, kegagalan kerajaan Madani, dia kata. Okey, saya baca. Felda rugi 1 bilion audit negara. Lembaga Kemajuan Tanah Felda menghadapi isu berterusan berdasarkan tahap keberhutangan dan kebergantungan agensi itu kepada bantuan kerajaan sama ada dalam bentuk geran, pinjaman atau jaminan. Ketua Audit Negara Wan Suraya Wan Razi berkata Felda mengalami kerugian bersih berjumlah 1.005 bilion. Menurut Wan Suraya, Felda juga didapati mempunyai kedudukan tunai dan kesertaan tunai yang rendah berbanding dengan nilai ataupun nilai 0.80 bilion berakhir 31 Disember 2022. Geran kerajaan yang diterima oleh Felda pada tahun 2022 berjumlah 0.214 bilion 214 juta. 2021 0.342 bilion. Felda bergantung kepada bantuan kewangan kerajaan persekutuan untuk menampung operasi dan liability. Felda mempunyai komitmen yang tinggi untuk melunaskan pembiayaan diterima hingga tempoh panjang. Felda memperoleh pinjaman daripada institusi kewangan berjumlah 7.973 bilion dan kerajaan persekutuan 0.686 bilion. Perkara itu dinyatakan dalam audit report negara, dalam kelaporan Ketua Audit Negara mengenai penyata kewangan agensi persekutuan tahun 2022. Jadi penyata itu Disember 2022 bermakna dia adalah untuk akaun tahun 2022, pinjaman 2021, 2022. Tapi sebab dia 31 Disember 2022, maka dia untuk 2022. Jadi 2022 siapa yang memerintah tuan-tuan? Terima kasih. Sementara itu menurut Wan Suraya, Felda mempunyai komitmen bayar balik kemudahan pembiayaan tawaruk kepada sebuah syarikat menteri keuangan di Perbadanan berjumlah 50 juta bagi tempoh 5 tahun bermula 2024. Baki bayaran berjumlah 2.59 bilion perlu dibuat mengikut jadual dalam tempoh 15 tahun mulai tahun 2029. Okay, now daripada sini tuan-tuan, why is this important? Nah, kita macam saya kata tempoh hari, kita mewarisi kegagalan kerajaan sebelum ini. Okay. Kita mewarisi kegagalan kerajaan sebelum ini. Walaupun Isa Samad didapati tidak bersalah pada hari ini kerana kekurangan bukti yang menunjukkan berlaku transaksi tersebut, tetapi kita tak boleh menafikan, saya tak kata Isa Samad, tapi kita tak boleh menafikan bahawa terdapat banyak salah laku di dalam Felda itu sendiri. Felda ini sebelum ini dijadikan cash cow untuk nak sakau. Dan daripada pelbagai pihak sebenarnya. Daripada pelbagai pihak. Jadi ini menjadi satu bebanan kepada negara kita, 1 bilion. So sekarang ini kita tak boleh nak tinggalkan, kita tak boleh nak buang, kita tak boleh nak hapuskan saja syarikat ini walaupun dia mengalami kerugian. So siapa yang nak kena tanggung tuan-tuan? Siapa nak kena selesaikan masalah ini? So akhirnya yang kena selesaikan masalah ini adalah kerajaan Madani. Kerajaan Anwar Ibrahim nak kena selesaikan masalah ini. So bila kita berjaya selesaikan masalah ini nanti, saya percaya dia boleh diselesaikan. Apa yang walaun akan maki kita? Dia akan kata kita gagal. Padahal kegagalan itu kita waris daripada mereka. Akaun itu adalah 31 Disember 2022. Siapa jadi pemerintah? Kerajaan Bersatu, Kerajaan PAS. Jadi nak salahkan siapa tuan-tuan? Kan? dia seronok dia baca Felda gagal 1 bilion, tapi dia orang tak faham baca akaun. Bodohnya dia orang ni tuan-tuan. Akaun tak reti nak baca. Dan membawa kebodohan ini, saya nak tanya, apakah akan ada makian, cacian dan hamunan serta kekafiran yang akan dilontarkan oleh PAS kepada Bersatu? Apakah akan ada makian, cacian, kekafiran, kefasikan yang akan dilontarkan oleh PAS kepada Bersatu? Kenapa? Kita baca. Kita terlepas peluang itu, kata Ahmad Faizal. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu menganggap negara mengalami kerugian jika terus gagal memanfaatkan ruang yang ada untuk membolehkan artis antarabangsa mengadakan persembahan di negara ini. Dia berkata ada ramai penghibur carta atasan boleh dibawa untuk beraksi di negara ini melalui kaedah sedia ada, namun langkah tersebut tidak dilakukan. Bahkan bekas Menteri Perak itu menggesa langkah lebih giat digerakkan untuk membolehkan selebriti terkenal membuat konsert-konsert di negara ini.
Kita terlepas peluang ini. Barisan selebriti kelas A berada dalam genggaman kita melalui perjanjian ASM Global. Kita mesti bertindak agresif untuk dapatkan mereka. Katanya setelah penyanyi Taylor Swift lalu di Singapura tapi tak datang di Malaysia. Semalam media melaporkan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong berkata langkah menjadikan republik itu sebagai destinasi tunggal konsert Taylor di Asia Tenggara bukanlah tindakan yang tidak mesra terhadap negara-negara lain di rantau berkenaan. Sebaliknya, Lee, Singapura memang menyediakan insentif tertentu melalui dana pembangunan, pelancongan dan ia terbukti berjaya untuk mereka. Melewati perbezaan politik. Untuk rekod, Ahmad Faizal bukan orang pertama yang membangkitkan isu kerugian ekonomi yang gagal diraih melalui penganjuran konsert artis antarabangsa. Pada bulan Jun yang lalu, ahli Parlimen MUA Syed Saddiq pun juga berkata demikian. Syed Saddiq berkata demikian. Menggunakan contoh konsert Coldplay di Singapura. Bekas Menteri Belia Sukan mendakwa Republik Terbabit mampu memperolehi berjuta-juta ringgit dengan penganjuran tersebut. Tetapi PAS yang bersama Bersatu dan PN serta Syed Saddiq adalah parti lokal politik yang lantang mengkritik penganjuran konsert artis antarabangsa di negara ini. Mereka pernah mendesak supaya artis terkenal membabitkan Coldplay dan Ed Sheeran dibatalkan. Tapi baru-baru ini Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri menjelaskan tentangan parti itu bukanlah sembrono atau menyeluruh. Sebaliknya cuma membebaskan artis tertentu saja. Tuan-tuan, dia macam ni lah tuan-tuan. Dia punya pening ni di antara Persatu dan PAS ni, dia punya pening. Dalam PAS tu sendiri, Samsuri kata tak apa, yang ni tak boleh, yang tu boleh. Kita pick and choose. Bila kita bawa, dia maki. Kita tak bawa, dia maki. Bila kita bawa artis, dia maki. Dia kata tak Islamik lah, tak sensitif lah, kafir lah, LGBT lah, apa itu ini. Dia kata macam tu. Bila kita tak bawa, inilah dia kerajaan yang macam ni, yang macam tu. So sebenarnya apa tuan-tuan? Sebenarnya dia macam ni, tak payah dengar cakap dia orang, bawa je. Dah tak payah dengar dah, bawa saja. Kan? Dia nak kata apa pun katalah tuan-tuan, ujungnya kita yang akan menikmati, akan dapat jutaan ringgit daripada konsert-konsert tersebut. Dia simple, tak nak pergi. Kalau rasa konsert tu maksiat, tak payah pergi. Dia kata konsert tu maksiat, yang kau pergi tu kenapa? Kan? Kalau kau rasa konsert tu maksiat untuk kau, yang kau pergi tu kenapa? Tak payahlah pergi. Itu saja. Sebab itu dalam satu hadis ada antara perkara yang tak disukai oleh Rasulullah ialah pergi ke pasar. Tak tahu kan? Mesti korang tak tahu hadis ni. Rasulullah tak suka pergi pasar. Kenapa Rasulullah tak suka pergi pasar? Sebab nanti dia terpaksa, ialah ada ramai orang dan sebagainya. Dia tak berapa suka. Tetapi bukan haram. Dan Rasulullah akan jarang pergi ke pasar yang sesak dengan ramai orang. Tapi Rasulullah tak pernah kata haram pun. Nak pergi-pergilah atas keperluan masing-masing. Di dalam PAS tu sendiri, Samsuri kata boleh, tetapi yang tertentu. Ada pemimpin PAS kata semua tak boleh, haram terus. Di dalam Bersatu tu sendiri kata boleh. In fact bukan Faizal Azumu Peja ni je kata tuan-tuan. Bukan Peja ni je dia kata, ada pimpinan daripada Bersatu. Saya tak ingat nama perempuan tu. Dia pun kata perkara yang sama. Dia pun kata perkara yang sama. So di dalam Perikatan Nasional tu sendiri, akhirnya mereka keliru. Yang mana satu sebenarnya boleh dipakai arahan ini. Kejap kata kena maki, kejap kata jangan maki, kejap kata maki sebab tak dapat konsert. Bila dia bawa konsert, kita kena maki sebab ada konsert. Kan? Sekejap dia kata kita kena maki sebab ada konsert dekat dalam negara kita. Okey, kita tak bawa konsert, kita maki sebab tak bawa konsert kat dalam negara kita. Terima kasih Syarifuddin Kamar Zaman. Oh, thank you. Right, betul tak tuan-tuan? Itulah dia walaon. Kan? Dia orang pun keliru sebenarnya. Dia orang tak tahu sebenarnya dia orang ni nak perjuangkan apa. Kan? Dia orang nak perjuangkan apa? Sebab zaman dia orang dulu, ingat tak Billie Eilish? Billie Eilish tu memang sah-sah, dia tu memang lesbian. Siap bawa bendera LGBT lagi. Zaman PN memerintah. Kan? Tapi sebab kita bukan PAS kan? Jadi kita tak bawa lah isu tu sangat. Salah kita ke? Tak. Sebab kita memang bukan macam tu. Itu bukan kita. Kan? Habis lah guys.